لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم صلى الله عليه وسلم الفصل الثاني في الأذنين. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan dua telinga. Maka lazimkan olehmu dengan memeliharakan telinga daripada mendengar yang sia-sia, mana benda yang tidak memberi manfaat. Dosa pun tidak, pahala pun tidak, kosong. Yang tu pun kena pelihara. Apatah lagi kalau yang sabit catatan belah kiri tu lagi lah. Maknanya dosa, perkara-perkara yang menyebabkan menghitamkan akan qalbi, mimma yusayyidul qalb, melalui saluran telinga ni. Dan yang lebih-lebih, mana kalam-kalam yang lebih. Dan yang demikian itu kerana dua perkara. Apakah sebab punca kita kena pelihara amanah Allah Ta'ala yang besar ni, iaitulah as-sam', pendengaran. Yang pertama punca dia kerana barang yang diriwayatkan daripada hadis bahawasanya orang yang mendengar itu bersekutu bagi orang yang berkata. As-sami' syarikul qail. As-sami' mana orang yang mendengar, syarikul qail, dia bersekutu dengan orang yang bercakap. Dia tidak mengumpat, tapi yang bercakap dia tahan telinga. Sama gitu. Ya, mana dia menahan telinga dia tadi itu dengan benda-benda yang sedemikian, maka Islam menyatakan syarik, serupa je. Oleh kerana itu hendaklah kita jaga. Sebab kesan dia, keseluruhan dia pergi pada kesan yang besar semua perbahasan. Mana? Al-qalbi. Ya, bila pendengaran kita silap dekat, kalbi kita akan cedera. Dia akan hitam. Dia akan jadi terhijab. Dia semakin jauh. Ya, kemanisan ibadat akan hilang. Kelalaian akan menutup. Oh, banyak kes dia. Sebab kalau sekiranya Allah, dan itulah sewajibnya. Itu yang pertama. Kerana bahawa sembarang yang diriwayatkan daripada hadis bahawa orang yang mendengar itu bersekutu dengan orang yang berkata-kata. Dan pada demikian itu, kata orang yang berkata, syair, bersungguh-sungguh engkau dalam berjalan. Ya, bersungguh-sungguh engkau daripada jalan itu akan yang pertengahannya. Dan berpaling daripada pihak yang kesamarannya. Dan telingamu pelihara daripada mendengar kejahatannya, seperti peliharakan lidah daripada jangan dituturkannya. Maka bahawasanya engkau tatkala mendengar bagi perkataan kejahatannya, jadi bersungguh-sungguh engkau daripada jalan itu akan yang pertengahan. Mana jalan yang terbaik ialah pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik pekerjaan ialah pertengahan. Jangan terlampau laju, jangan terlampau lembab. Mana pertengahan, itu maksudnya. Maka amalan-amalan yang disuruh Nabi semua bersifat pada pertengahan. Itu pandangan. Bukan pandangan orang lain macam-macam itu tafsirkan. Ya. Satu. Dan berpaling daripada pihak yang kesamaran, sengaja menyempurnakan akan kedudukan iman dan Islam kita dengan Allah Ta'ala, ialah elakkan barang yang samar. Da'ma ila ma la yurid, tinggalkan barang yang tak jelas
kepada barang yang jelas dalam permakanan, dalam kelakuan dan sebagainya. Kita tengok yang terang, ya. Adalah hadis bab halal haram pun gitu juga. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Man istaka syubha faqad istabara li dini wa ardi. Yang halal terang, yang haram pun terang. Maka di tengah-tengah tu ada benda syubhah. Nak kata halal pun tak berapa terang, banyak orang pertikai. Nak kata haram pun tak jelas juga. Jadi benda yang syubhat ini kita jaga. Barang siapa yang menjaga benda syubhat, faqad istabara li dini wa ardi. Dia telah melakukan pembersihan dalam agama dia. Yang mana agama dia cantik, bersih, dan marwah dia dengan Allah SWT cantik, terkawan. Maknanya kedudukan dia adalah tinggi di sisi Allah Ta'ala bila dia meninggalkan benda yang tidak jelas, terutama di akhir zaman. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman ila rizqun halalun wa akhun yusakubi. Benda yang sangat kurang di akhir zaman ialah rezeki yang halal. Bukan tak ada, tapi dah kurang. Kalau kita banyak sangat ambil, takut bercampur. Halal dah kurang. Wa akhun yusakubi, dan sahabat yang betul-betul siqah, yang boleh diharap pun dah kurang. Yang banyak tikam belakang banyak. Ya, itu Nabi sebut tu. Keadaan akhir zaman punya kerosakan dia. Kemudian tajuk di sini kata, dan telingamu pelihara daripada mendengar kejahatan. Di telinga ni biar kita buka mendengar benda yang menyebabkan malaikat sebelah kanan saja yang membuat catatan. Jangan dia dengar malaikat kiri yang buat catatan. Begitulah seterusnya, mata, lidah, kaki, tangan, biar dia bergerak yang menulis yang kanan, jangan yang kiri tu maksudnya. Tapi oleh kerana kita bukan Nabi, bukan Rasul, kadang tersilap. Jadi Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia memberikan pemadam, rabah dia, pemadam dia. Itu at-taubah wal istighfar. Seperti peliharakan lidah daripada dengan dia dituturkan. Begitu juga lisan. Lidah bercakap, maknanya biarlah benda itu menyebabkan malaikat kanan yang mencatat, bukan yang kiri. Ya, semua itu ulaika anhu mas'ula, semua itu akan disoal. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa saja tingkah laku, semua itu akan dibawa ke mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat. Maka bahasanya engkau terkala mendengar bagi perkataan kejahatan, bersekutu bagi orang yang berkata perkataan itu juga. Itu maknanya kata pada hadis tadi, as-sami' syarikul qail. Orang yang mendengar sekutu dengan orang cakap. Maka kalau percakapan dia baik, maka bersekutu dia pada benda baik. Tapi itulah sebaliknya. Dan kadang-kadang dengan sebab perkataan, pendengaran kita tak kawal, dia memberi kesan, efek dia pada kalbi. Dia rasa berat nak buat ibadat. Nak buat, tapi berat. Ya, keringanan dia tak ada, kemanisan dia tidak makna dirasai. Itu semua cek balik. Ya, iza lam taqwa ala kamilan wa siyamin nar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat hatiatu. Bila kamu rasa berat nak bangun malam, berat nak puasa sunat, atau dalam arti kata yang umum, berat nak mengerjakan amal saleh, buat, bukan tak buat, tapi berat, tidak ada kemanisan, maka fa'lam annaka maqbulun, sedalah kamu sedang ditambat. Qad qabbalat hatiatu, yang menambat kamu ialah khati'ah, iaitu kesilapan dosa yang dilakukan sama dalam bentuk ya anggota yang 7, dan sedang dibincang sini ialah al-uzunain, ialah telinga. Semua itu akan disoal di mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Yang kedua, sebab kita kena pelihara dan memberikan pengawasan pendengaran, jangan dibuka terlampau luas telinga kita, semua dia nak dengar, menyebabkan kita puas nak jawab di akhirat. Bahawasanya demikian itu membangkitkan bagi khatir dan was-was, mana gangguan dalam hati, dalam kalbi dia. Kalau dia tak dengar, dia tenang. Bila dengar, dah balik nak memikir apa sebab waman, ini siapa dia, banyak persoalan. Semua tu mengganggu kita mana, ya. Kemudian daripada yang demikian itu, nyata membimbangkan di dalam badan, ya, maka tiada tinggal tempat bagi ibadat suatu pun. Akhirnya untuk ibadat masih dah tak ada. Asyik dia memikirkan benda yang didengar tadi, macam mana begitu, begini, menyebabkan banyak masalah berlaku. Oleh kerana itu jalan ringkas dia apa? Kawal.
dan kurangkan bercakap. Ya, bercakap yang baik saja. Mendengar pun itu juga. Bercakap, mendengar benda yang mendatangkan manfaat. Termasuk dalam umum hadis Nabi, min husnil islami mar tarkuhu ma la yan. Sengaja daripada tanda Islam seorang tu elok dia meninggalkan benda yang tidak memberi faedah. Kemudian ketahui ilmu kata hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali, bahawasanya perkataan yang jatuh di dalam qalbi, perkataan yang orang ucap kemudian dia jatuh dalam qalbi, ya, dalam hati, dan pada telinga dengan menepati makanan yang jatuh dalam perut. Perbandingan perkataan yang kita dengar, dia akan terjun dalam hati sama macam makanan yang kita masuk dari mulut turun ke dalam maidah, perut besar. Bagaimana kalau makanan itu tidak elok, beracun dan sebagainya, dia akan ada efek. Akhirnya merosakkan kesihatan zahir tubuh badan. Maka yang ni pula merosakkan akan batin qalbi kita bila yang kita dengar tadi benda yang tidak memberi faedah. Terutama dia benda yang dikatakan umpatan, fitnah, ya, kerja-kerja dunia dan sebagainya yang melalaikan. Dia akan beri kesan kepada qalbi. Qalbi yang terang akan jadi malap, hati yang dekat akan jadi jauh, ya, dan seterusnya. Itu bahaya maknanya. Maka setengah daripada yang memberi mudarat dan setengah daripadanya yang memberi manfaat. Jadi yang kita dengar tu ada dua, ada kala baik, ada kala sebaliknya. Dan setengah daripadanya makanannya, dia macam makan, ada makanan dia ada khasiat, ada makanan pula yang membawa racun. Itulah seterusnya. Ya, kullu lahmin nabata min as-sukhti fan-naru awla bih. Ya, tiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, maka neraka terus dipatut dengan dia. Itu kalau sekiranya makanan yang tumbuh. Begitulah kesan pendengaran yang tumbuh dalam qalbi. Kalau dia baik, maka dia apa? Cantik. Kalau dia sebaliknya, merosakkan. Dan setengah daripadanya racun. Makanan ada yang boleh khasiat, ada kena racun pun ada. Tetapi bahawasanya tinggal perkataan dalam menelan akan dia terlebih payah terlebih sukar daripada lagi banyak. Bandingkan perkataan yang masuk dalam telinga, masuk dalam qalbi, dengan makanan yang masuk mulut terus ke maidah, perut besar. Ya, kalau ni semua dia kata kerosakan yang masuk telinga lagi bayaan. Kadang dia masuk sini dia ingat sampai ke mati dah. Satu diingat benda tu. Yang sini masuk, lepas tu dia proses, ya, buang bagi tanda habis lah. Jadi makna kesan daripada pendengaran itu adalah setengah daripada benda yang sangat-sangat perlu dijaga. Sebab Nabi dah sebut tadi, kalau dia dengar dia sekutu. Bila bersekutu, kalau yang tak baik dia kesan besar, qalbi kita akan rosak. Tapi kalau dia baik, alhamdulillah, ya, apa yang didengar tu kalamullah dan seterusnya lah. Maka bahawasanya makanan hancur. Bila kita makan, dia masuk perut besar, dia proses hancur, ya, jadi najis, dibuang, hilang. Dan habis daripada maidah, mana perut besar kita, dengan tidur dan lain. Dan terkadang tinggal bekasnya beberapa masa, ialah habis-habis tidur itu hilang. Ya, kemudian maka hilang daripada maidah dan baginya obat yang menghilangkan dengan dia bekasnya. Kalau sakit pun dalam ada obat-obat dia, tak payah mana daripada tubuh. Maka ada pun perkataan anda banding makanan yang masuk dengan suara, maknanya yang kita masuk ke dalam telinga, dia akan jatuh dalam qalbi itu. Maka adalah perkataan yang jatuh itu di dalam hati manusia, terkadang tinggal serta sekalian umurnya dan tiada lupakan dia. Ya, sepanjang-panjang umur kita berhati ingat teriang-riang benda. Ya, maka benda itu kalau yang baik, alhamdulillah. Kalau banyak yang tak baik, itu masalah dia. Maka jika ada sesuatu yang jahat, maka sentiasa memenatkan dia. Kalau ada benda yang tak elok, umpatan orang, fitnah dan sebagainya, dia akan menyebabkan qalbi kita penat nak memikir dia, ya, dan merosakkan pula sinaran cahaya iman yang telah ada, dengan sebab kegelapan daripada pendengaran yang masuk tadi, dan melahkan dia, mana mempenatkan akan dia nak memikir kan. Kalau tidak, dia tak fikir. Bila dah termasuk dengar dah, dia dengar dia dah mula nak mikir sana, capur dia gini begini, ada panjang cerita. Dan datanglah dengan sebab ni tadi khawatir, ya, lintasan di dalam hati,
dan juga was-was, gangguan-gangguan dalam kalbi. Sedangkan kalbi itu kita nak asah, nak guna dia supaya dia terang, dapat murakabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Tiba-tiba bila ditutup dengan pendengaran yang tak elok, percakapan tak elok dan segala memberi kesan kepada kalbi itu. Dan berkendak bahawa dipalingkan daripada hatinya, daripada mengingatkan dia dan meminta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kejahatannya. Allah. Dan jangan kamu sentosa, jangan sedap hati mana, daripada bahawa engkau dijatuhkan atas bala atau engkau digerakkan dia hingga jatuh kesudahannya di dalam kebinasaan dan amat besar, dengan yang demikian itu. Mana jangan kita sentosa, mana jangan kita rasa aman dengan telinga punya peranan. Mata kena jaga, telinga kena jaga. Di sini dia bahas maknanya telinga, sebab masuknya perkataan macam masuknya makanan. Makanan tuju pada perut besar, ma'idah. Adapun perkataan tadi masuk, dia tuju pada kalbi kita. Dan jika ada engkau peliharakan telinga engkau daripada mendengar barang yang tiada memberi faedah, akan dikau adalah engkau daripada segala pekerjaan itu kesenangan. Kita tak mendengar apa-apa, maklumat berjalan tenang. Bila masuk itu, mula nak fikir. Macam-macam keadaan yang berlaku menyebabkan apa? Hati tadi terganggu untuk berdepan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka naklah ditilik oleh orang yang akil, orang yang berakal di dalam yang demikian itu. Wabillahi taufiq. Ya. Begitu Islam Al-Imam Ghazali sebagai ta'ammul. Berarti baik semua benda itu adalah sabit dengan Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jaga, supaya apabila kita balik besok dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghisaban dia mendapat hisaban yasirah, penghisaban yang ringan. Biasa begitu, bila kita jaga baik, kita pantau, insya-Allah kehasilan di besok di akhirat amat cantik. Al-faslu salisul lisan. Dan pasal yang ketiga pada menyatakan lidah lah. Mata, kemudian telinga, yang ini lisan, ini lagi laju ni. Kemudian ketika ketahui alimu bahawasanya memeliharakan bagi lidah dan menghinggakan dia dan mentasbitkan dia, kita mantap tetapkan dia, maka bahawasanya terlebih sangat daripada segala anggota lahir liarnya dan kebinasaannya, dan sangat banyak fasad, kerosakan dan berseteruan. Dan semua ahli-ahli sufi, ulama-ulama arif bila dikaji habis. Lisan, kalau kita tengok dalam bab akidah, dia amat bahaya satu. Asbabur riddah. Punca manusia boleh rosak iman, di antaranya apa? Kalam, ucapan. Ucapan dia menghina Islam, ucapan dia mempermainkan Nabi, macam-macam berlaku. Itu semua kes lisan. Bila lisan dia silap cakap dia, na'udzubillah, kadang-kadang boleh menyebabkan kerosakan akidah. Dalam ilmu usuluddin kita belajar, di antara perkara yang membatalkan iman apa? Sebab daripada lisan, perbuatan, ada juga perkataan. Ini di antaranya. Iza kasural kalam kasural khata, wa iza kasural khata kasural zunub, wa iza kasural zunub fannaru aula bih. Bila banyak sangat bercakap, banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, yang patut untuk dia ialah neraka wal a'yazubillah. Walhasil sama dengan 7 anggota itu, kita pastikan gerak dia je, diam dia, biar di dalam keridaan Tuhan. Mana malaikat kanan yang catat, bukan yang kiri. Maka benda macam ni dia kena pantau. Dia kena banyak pemantauan, sentiasa berhati-hati. Dan semuanya diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah As-Sawri. Sufyan As-Sawri bahawasanya berkata, sembahku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terlebih banyak barang yang ditakut atas diri diri kami daripadanya, maka mengambil atasnya alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW akan ditahan. Kemudian maka bersabda, ditanya oleh Sufyan As-Sawri, apa benda yang banyak merosakkan? Rasulullah pegang lidah dia. Lalu dia pun bersabda, dan daripada Yunus
Ibnu Alhamdulillah Senya berkata, ya, bahawasanya aku dapat akan diriku menanggung akan kepayahan puasa pada hari yang sangat panas di negeri Basrah. Dan tiada aku menanggung daripada meninggalkan satu kalimah yang tiada memberi faedah. Ya, puasa lapar tu. Kemudian musim panas, tanah Arab tahu je, oh, boleh aku boleh tahan. Tapi lidah ni payah nak tahan ni. Dia mengaku sendiri. Kadang-kadang terlepas bercakap. Kadang bercakap dia terlepas menyebabkan kadang-kadang apa? Terasa hati. Ya, kawan tu pula telinga nipis. Akhirnya tak tegur sampai mati pada. Ya, banyak berlaku kan. Kian lisan sampai mereka tak bertegur, berbalah. Itu sama-sama insan. Jadi lisan ni dia boleh buat masalah sama ada dengan manusia sama manusia. Lebih besarnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Quran biasa kita baca ayat dengan lisan mereka apa? Mendustakan ayat. Kullama aradu an yakhruju minha. Itu surah biasa kita baca apa surah? Pada hari Jumaat kan surah Sajdah. Di antara ayat dia apa? Kullama aradu an yakhruju minha. Setiap kali penghuni neraka Jahannam dia nak keluar daripada neraka. Sebab apa? Tak tahan kesangatan azab panasnya. Uidu fiha, lalu mereka dihumban balik ke dalam neraka Jahannam. Kemudian ditempelak. Uidu fiha, kemudian ditempelak. Waqila lahum, dan dikata bagi mereka, zuku azaban naril lazi kuntum bihi tukadzibun. Sila rasakan azab yang sangat dahsyat ni dengan sebab apa? Di dunia dulu kamu tukadzibun, kamu mendustakan ayat-ayat Allah, kamu mendustakan akan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kamu mendustakan akan perjalanan hidup bagi itu. Banyak itu punca apa ya? Lisan. Sebab lisan tu kawal dia banyakkan zikrullah. Ya, kita gunakan lisan kita lebih banyak berzikir daripada banyak bersembang. Ya. Sebab akhir zaman ni mana saja kita buka mata ada je maksiat terlihat. Mana saja kita buka telinga ada je maksiat yang kita dengar. Dan begitu juga lisan kita. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah As-Tusari As-Saqafi. Dia kata bahawasanya berkata, iya, sembahku ya Rasulullah SAW, apa yang terlebih banyak barang yang ditakut atas diri kami daripadanya. Manakah apa perkara dan diri kami banyak melakukan kerosakan anggota kami, maka mengambil atasnya salam ialah lidah yang mulia. Ya, kemudian maka bersabda ini, kata, hazan ini. Dan daripada Yusuf bin Abdullah saya berkata, ia bahawasanya aku dapat akan diriku menanggung akan kepayahan puasa pada hari yang panas, padang pasir pula kan, boleh tahan di negeri Basrah, dan tiada aku menanggung daripada meninggalkan satu kalimah yang tiada memberi faedah. Ya, tapi aku nak jaga percakapan ni ya, supaya dia bercakap yang cantik, tidak ada benda kosong pun payah, apatah lagi benda-benda yang dilarang padanya. Maka lazimkan olehmu tiba-tiba mana terkala itu Pak Izan dengan apa? Memeliharakannya baginya sehingga sangat-sangat kena pelihara dan membuangkan ijtihad, mana kesungguhan, dan kami sebutkan di dalamnya 5 usul. Ya. Kan banyak orang bercakap pula bukan dengan lisan ni kan. Dia pakai lisan jari. Dia kepenting tak. Ada je apa-apa macam cerita kan. Semua akan dihisap ya. Yang pertama, usul dia apa? Asal yang pertama. Barang yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya anak Adam apabila berpagi-pagi bersegera segala anggota dia. Ya. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekalian tu bersegera kepada lidah, kaki, tangan semua tadi tu kan. Dia bersegera, makna berseru pada lidah. Awal lagi dia apa dikata, kami memohon di kau, segala anggota tu dia bertakallum, dia berbicara dengan lisan. Aku mohonkan di kau dengan Allah Ta'ala bahawa engkau lurus, engkau betul, yakni tetap di dalam pekerjaan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Disuruh lisan terjaga. Maka bahawasanya jika kamu tetap di dalam pekerjaan yang betul, maka betul kami, dan jika belok engkau, belok kami sekalian. Mana kalau lidah tu cantik betul, tak ada bohong, tak ada khianat dan sebagainya, anggota lain akan ikut cantik.
Tapi kalau lidah dia tak betul, yang lain pun ikut tak betul juga tu makna. Kemudian kata muallif radhiyallahu anhu, kataku, dan makna padanya Allahu a'lam, atau lah yang lebih mengetahui, bahawa tutur lidah itu memberi bekas pada segala anggota manusia dengan taufik dan khizlan. Dengan sebab dia bercakap baik, maka terang kalbi dia, bersinar nur dalam hati dia, ya, lagi terang. Kalau dia bercakap tak elok, maka khizlan. Apa makna khizlan? Ditinggalkan bantuan oleh Ta'ala, ya. Yang ini tidak dikuasakan mengerja taat. Cek pasal agak seberat. Biasa hari lain sedap ibadat, hari ini pula lain macam. Cek, kadang mati silap, kadang lisan, ya, tujuh anggota tu. Kadang-kadang dia tersilap tak dikawal, maka kesan dia kalbi kita akan menanggung, berat, gelap, ya, jauh. Dan menegur akan makna, dan menegur berkuatkan akan makna kataku ini barang yang dihikayatkan daripada Malik bin Dinar, bahawasanya dia berkata ia apabila engkau lihat keras di dalam hati engkau. Hati kita nak menghadap Tuhan payah, ya, dia nak tawajuh ke Tuhan, ya, mana tak pergi, tempat lain dia pergi kan. Dia nak syuhud akan Allah jauh, murakabah pun jauh, muhasabah kadang-kadang tak berjejak. Itu maknanya kita cek balik, banyak dia sudah liar. Dengan ibadat dia tak rasa manis, dia buat tapi tak ada kelazatan, buat aja. Jadi bila cek balik, itu menandakan apa? Hati itu keras, ya. Dan daif di dalam agama, dia rasa sendiri bahawanya apa? Ibadat dia pun dah mula, mutu kualiti dia dah kurang. Buat bukan tak buat, tapi tarikan dia kurang, zauk dia lagi jauh, ya. Kalau ada begitu berlaku di dalam agama engkau, dan haram pada rezeki engkau. Mana rezeki tadi Tuhan banyak, mana sekat, ya, sekat dia punya apa? Keberkatan. Rezeki yang kita nak berkat, dia tak banyak berkat pun tak apa. Kalau banyak ada berkat pun okey juga, yang kita akan keberkatan, barakah tu. Maka ketahuilah, mana bila berlaku kerosakan dalam bab rezeki, kita nak ada hal, kalbi kita pula rasa berat nak ibadat dan sebagainya. Apa jawab dia? Ketahui ilmu bahawasanya engkau itu sebenarnya telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Mana kes daripada cakap pada tak faedah, hati jadi masalah, ya, berat, gelap, tak ada semangat, tak laju, tak ada manis. Itu semua dia kata kesan resiko yang bahaya. Sebab semua dia efek pada kalbi. Yang kedua, asal dia kerana memeliharakan waktu, ya. Kita melihara lidah dia, dapat kita kawal akan waktu, bahawasanya kebanyakan barang yang berkata dengan dia oleh manusia dengan yang lain daripada zikrullah ta'ala, maka tidak dapat tiada atas sekurang adalah sia-sia dan hilang waktu dengan dia. Dia bersembang setengah jam, apa tak ada, kosong. Kalau jadi ij'al makanahu tasbihan lakana'u. Kalau jadikan tasbih apa lagi baik, zikir lagi baik, lagi terang, pahala dia besar dia dapat. Dan asal yang kedua itu, yang sebab melalaikan, dan disebut bahawasanya Hisham ibnu Abi Sinan lalu atas satu ghurfah rumah. Dia. Maka katanya masa berapa lama diperbuat akan dia di sini. Ya, dia balik pulau kampung. Bila dia balik kampung, lama tak balik, macam-macam kan. Dia tengok kanan ada rumah baru, depan sikit dah ada lagi rumah baru. Dia pun dah capa punya rumah, bila dia buat apa, kos tu maknanya. Dia berkata tu mana kalban dalam hati dia, ya. Dia kata siapa punya, ya. Masa berapa lama diperbuat, dah siap bila dia buat ni, 2 bulan ke 3 bulan baru siap, ya. Kemudian maka berhadap ia atas dirinya. Dan buat tu dia cek balik, apa faedah aku tanya. Dan berkata dia, hai nafsuku yang tertipu, betapa engkau akan dia daripada barang yang tiada memberi faedah. Yang kau pergi persoalkan rumah siapa, bila buat berapa kos begini, apa faedah dia? Yang tak ada faedah, kalam tu kosong, tak ada faedah apa pun. Dan diseksa akan dia puasa setahun. Masya Allah. Oleh kerana engkau telah tipu aku beberapa masa tadi, beberapa minit, dengan mempertikaikan rumah siapa, apa kos dia, anak siapa punya rumah ni, bila buat tak ada faedah benda tu, ya. Maka banyak kosong, kau telah tipu aku, maka aku denda engkau puasa setahun dia puasa, ya. Di dalam tarbiyah rohani kita, dia ada satu bab dia panggil apa, muaqabah.
Ya, ada satu istilah dipanggil mu'aqabah, maknanya denda. Ya, kalau kita didik guru sekolah pun budak degil sangat, dia akan naik atas bangku itu. Kadang kena sesat 2 urutan, 3 urutan, supaya benda tu apa, mendidik. Maka denda nafsu kita sebagai kedegilan, dia ada denda. Kalau kita tanya benda tak payah apa, ambil lah. Setahun dia puasa, Masya Allah. Kita kan dapat puasa 10 hari boleh tahan. Bagi dia denda 10 rakaat pun boleh tahan. Pada dalam suluk dia pump lain macam je, dia denda. Ya, dia kena dam, dia panggil mana denda dia. Semayang sunat 10, 20 rakaat ke 30, ikutlah keadaan dia. Dia langgar adab dia pun kena denda. Sebab sistem denda tu adalah diajar dalam Islam dia. Muru auladakum bisalah iza balagal wajribuhunna iza balagal 10. Suruh anak kamu dengan semayang bila dia umur 7 tahun. Dan rotan dia, semua denda. Rotan, bukan bantai dengan belantan, mampu sudah. Rotan dia, sangkut rotan. Jadi budak tu akan didikan, dia tahu. Dia buat silap dengan ibu bapa dia macam-macam, ibu bapa dia tak marah juga, tapi tak sampai rotan. Dia tak semayang, dia penyap. Maknanya dia akan tahu bahawa semayang dia benda besar, dia akan masuk dalam kepala dia. Itu didikan. Budak tak ada salah sebab dia belum balik. Kalau ibu bapa tak suruh anak dia, maka ibu bapa tu dilaknat oleh Allah SWT. Dia ada anak tapi pandai beranak, dia tak jaga anak. Orang tu kata kan, kau ni pandai beranak, dia tak pandai jaga anak. Apa kewajipan pertama tu, pastikan kontak dengan Allah Ta'ala tu diajar. 7 tahun lagi dah dididik. Semayang jangan tinggal lagi. Ya. Dah 10 tahun gotan dia, sangkut dengan gotan, dia tak piap dia jadi, biar dia gasip. Jadi dia akan memberi satu kesan dalam kalbi. Semua ni didikan kalbi, hati dia tadi. Ada siapa cerita Hisan Ibnu Sinan, ya, semua yang hebat-hebat. Jadi didenda puasa setahun tahun, Masya Allah. Kemudian kataku, maka hai kemenanganlah bagi orang-orang yang menuduh mereka itu akan diri mereka. Wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la'ammaratun bisu. Nabi Yusuf kata, aku tak biarkan nafsu, maknanya aku tak percaya padahal dia Nabi Rasul. Mana kita sentiasa maknanya memberikan pemantauan. Ya, tuduh nafsu kita ni, kau buat ibadah betul ke tidak, kau buat ikhlas ke tidak, ni kita cakap dengan diri kita sendiri. Gitu. Allah. Dan ya waih, yakni hai sayang, kata hai kasihan bagi orang yang lalai, yang ditinggalkan uzur, ya, dan dikendurkan tali. Ya, sina uzur dengan dan inan, tali inan, ya, maknanya apa? Dia dah banyak kontak dengan Tuhan, mula terjejak, semula dah kendur, tak hebat. Tu kan jaga balik tu. Ya. Dan senyata benarlah orang yang berkata, dan yang terlebih baik perkataan dia dengan kata dia apa? Tawankan olehmu 2 rakaat di dalam kelam malam. Ya. Malam-malam kelam gelap, pukul 3, pukul 4, pukul 4 lebih tu kan bangun. Kuang-kuang pun 2 rakaat kita tawan, biar istiqamah. Siapa yang qiyam di istiqamah, insya-Allah dia lepas azab kubur, dan besar. Azab kubur Tuhan lepas kali besok. Siapa yang kekal qiyam. Batu satu hari datang Jibril, atani Jibril. Faqal ya Muhammad isma syi'ta fa innaka maitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'u 'anil nas al hadisah. Satu hari Jibril alaihissalam datang mendapatkan Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, ya, isma syi'ta, kau hiduplah macam mana kau hidup, mana kau nak buat gaya hidup, buatlah, tapi ingat kamu akan balik menghadap Allah. Maknanya apa? Semua yang kita buat akan dicek balik, disemak balik, disoal jawab di mahkamah qadi Rabbul Jali di akhirat. Yang ini besar. Maksudnya apa kita nak buat, kita motivasikan dengan zikr akhirat. Kalau baik terus, kalau tidak berhenti. Kemudian wa habib masyaitah, kasihlah kamu nak kasih apa? Nak kasih anak bini kamu, nak kasih harta benda kamu, duit kamu, apa semua kasih, tapi semua hilang. Fa innahu fariqu, akhirnya kita bercerai je. Tak dia tinggal kita, kita tinggal dia. Dunia bukan tempat kekal. Sebab tu jangan tertipu maknanya. Wa habib masyaitah fa innaka fariqu. Kemudian Nabi kata dalam tajuk kita, wa'lam anna syarafal mu'min, ketahuilah bahawa kemuliaan, kehaibatan ada pada orang mukmin apa? Qiyamuhu bil lail, dibangun tengah malam, ya. Man talabal ula sahira layali, siapa menuntut ketinggian makrifat dengan Allah, dia kena berjaga malam, ya.
Malam tu kena jaga. Saat 1/3 akhir tu lagi besar, start daripada pukul 3 tu. Ya, start daripada pukul 3 ke bawah, 3, 3:30, pukul 4, itu pintu langit dibuka. Itu dalam hadis sahih. Hari-hari tu. Ya, Tuhan buka pintu langit. Raja buka ya pintu, tiba-tiba kita tak masuk. Wah, dia kata, wah, banyak besar dia ni. Di pintu langit dibuka. Tidak ada siapa berdoa, semua dia makbulkan. Tidak ada siapa minta ampun melainkan dimaafkan oleh Ta'ala. Yang mana dia buka tu, tiba-tiba dia buka, kita tidur. Ya, sebab malu. Tu dalam hadis, barang siapa terjaga ya di waktu malam pukul 3, pukul 4 ke apa, dia bangun, dia tak tidur, dia pusing-pusing, tidur balik. Maka pabala syaitan fi uznai, syaitan kencingkan dua telinga. Kita pening je kepala ya. Tu jaga. Ingat hadis tu biar dia bongkar cepat. Sebab syaitan dia pandai ya, nafsu pandai. Bila kita bangun tu pukul 3:30 tu kan, dia bisik, "Ish, orang semua tidur lagi," kita. Dia pun bisik, "Lailun tawil, malam panjang lagi lah, kau bangun awal now." Dia tak sedar pada waktu tu ada para kekasih Allah yang tak tidur malam. Ya, Imam Malik 40 tahun tak tidur malam, Syekh Abdul Wahid 40 tahun wudu isyak sampai subuh. Ya, sebab kata marruzika halawatul munajazala anhu naum. Siapa yang direzekikan Tuhan beri dia didapat kemanisan munajah dengan Tuhan, confirm hilang mengantuk. Hilang mengantuk kan. Kekasih, jumpa kekasih mana mengantuk kan. Itu kasih dengan orang, dia bukan kasih dengan orang, kasih dengan Allah Ta'ala lebih hebat. Ya, sebab dia tarik jazbah kesilapan tu. Jadi maksud dia apa, bila kita sadar bangun tu, kita ingat ni, di saat ini banyak orang sedang apa? Bersedap kalbi dia dengan Tuhan, menitiskan air mata kerinduan dengan Tuhan, menitiskan air mata penyesalan dengan Tuhan. Tak saya aku tidur balik, bangun. Tu kena ingat itu. Kita bangun tu, kita rasa ada orang ramai lagi satu dunia yang bangun awal tengah menghadap tu. Tiba-tiba kita seronok tidur lagi. Buat macam tu. Jangan kita kata, ya aku awal orang yang tengah tidur lagi dah, habis jawab. Ya, dia paling kurang pun kita bangun awal sebelum subuh tu, paling tidak pun kita malu dengan orang yang terahim kan. Ya Ar-Rahman Rahimin, kita terik. Orang tu dah ada dekat masjid dan masuk masjid dah, kita tepung terbongkang lagi. Oi, lepas tu nak terima, nak dapat makrifat dengan Tuhan. Apa makrifat berlipat je. Ya, ada maksud dia apa? Malam dia kena jaga. Paling tidak pun 2 rakaat, tu paling tidak. Tawankan 2 rakaat dalam kelam malam. Maka apabila adalah kamu sunyi, hal keadaannya mustarihan, ya, mana berehat, dan adalah barang yang ya mencita engkau dengan berkata di dalam batil. Ya, dan apabila barang yang mencita engkau dengan berkata di dalam batil, engkau cita tapi perkataan engkau batil, maka jadikan olehmu akan tempat itu dipanggil tasbihan. Mana kalau tempat kita cakap tadi benda-benda tak elok, maka tukar dengan tasbih lagi baik. Ya, bobak kita tukar tasbih lagi baik. Subhanallah, besar pahala dia kan. Kalimatan habibatan ila rahman, sagiratan ila mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil. 2 kalimah ringan pada mulut tersebut. Subhanallah bihamdi, subhanallah ringan kan. Tapi berat dalam timbangan. Itulah lepas tu mentasbih, menyucikan Allah Ta'ala. Mana bukan kita suci buatan tu cinta kita, maknanya apa? Memandang kesucian Allah daripada naqais, daripada kekurangan. Maka jadikan olehmu dengan tempat dari itu, daripada cakap kosong, baik kita zikir, tasbihan atau baca Quran dan sebagainya. Dan lazimkan olehmu diam terlebih banyak daripada berkata-kata. Kita pastikan ya dalam sehari itu biar kita banyak diam dari bercakap. Ya. Kalau bercakap itu perak, maka diam itu emas. Itu maknanya. Jadi kita diam tu lebih selamat. Tapi diam tempat dia suruh. Tapi kalau bermuka pun apa, jangan diam. Itu dia. Kena pakai gear lain pula. Kena apa? Tarik, berdakwah, menyeru manusia pada jalan Tuhan. Itu disuruh. Ya, habis. Dan satu lagi, dan lazimkan olehmu diam terlebih baik daripada perkataan, dan jika ada engkau perkataan itu fasihah, walaupun cakap petah benda, lebih baik kita apa? Bercakap kurangkan. Bukan buang bercakap, kurangkan. Itu dia panggil. Cakap yang penting saja. Ringkas dia, pastikan bila kita bersuara bercakap, malaikat kanan yang catat, bukan yang kiri. Dan asal yang ketiga, peliharakan bagi segala amal yang salihah. Lisan kita ni kan, kadang-kadang dah buat amal tu, Imam Ghazali kata dalam Minhaj ni, ada akan datang ni 70 tahun ni buat pergi haji, buat hebat, tapi dengan sebab lisan tak ada tadi,
Dia sound bini dia. Orang pun datang rumah dia, kau keluarkan cerik yang kita pergi haji kali ke-7. Wah. Mana dia nak cerita dia pergi haji kali 7. Sepatah dia cakap tu habis amal ditolak. Penat dah buat 10 tahun dah. Tu lisan dia tak jaga tadi. Sebab apa dengan lisan tadi, dia akan apa? Ada satu, dipanggil apa? Memuji akan diri sendiri. Bercakap, angkat diri, besarkan diri, macam-macam merosakkan dia akan berlaku. Sebab tu, jalan selamat dia minta pertolongan dengan Tuhan dan banyakkan zikrullah, banyakkan selawat atau jaga selamat di lahir. Maka bahawasanya orang yang tiada memeliharakan akan lidahnya dan kebanyakan kalam itu jatuh, tiada mustahil dalam mengumpat. Dia kalau berbual tu jangan sebut nama orang. Pun jadi dulu. Dia tu, oh dia tu, oh takkan kau tak kenal. Oh saya lebih kenal lagi. Oh macam-macam. Oh apa-apa habis mengumpat, habis pahala pergi kat dia. Ya. Orang mengumpat ni amal dia langit pertama rejection. Dia sembahyang banyak mana pun, bagi malam tu cantik kan, tapi satu benda merosakkan dia, umpatan. Dia umpat je orang, langit pertama kena tendang balik amalan dia. Kalau hari-hari dia mengumpat, sampai bila-bila amal tidak dia naik ke atas, semua reject. Itu baik. Daripada mana mengumpat tu? Lisan. Ya. Lagi besar lagi fitnah, atau lagi lisan juga. Membesarkan diri, lisan juga. Ya. Bagi manusia. Seperti barang yang disebut. Barang siapa banyak perkataannya, nasai banyak lagu, gugurnya. Iza kasral kalam kasral khata', banyak silap, banyak gugur dan mengumpat dan hampir dan membinasakan bagi segala taat. Atau barang yang dikatakan bahawasanya seumpama orang yang mengumpat, orang itu seperti orang yang mendirikan manjanik, yakni penjetat tahu tak, lastik. Dia terikan, dia lepaskan, pum. Jadi amal kita dah bercantik, pum, lepas kat orang. Masuk orang punya timbangan mizan, pum, masuk ke dia. Orang kita umpat. Ya. Bila tak cukup, maknanya dia punya umpat tu lagi teruk, pusing. Kesalahan awan tu pula masuk dalam timbangan dia. Dalam amal dia dah habis, salah dia lagi, tambah salah orang, ambil tak? Fa'ulqiya finnar, dihumban ke neraka, wala ayazabillah. Ya. Maka ia melontarkan dengan dia segala kebajikan ke masyrik dan ke maghrib, ke kanan dan ke kiri. Dengan apa? Lisan yang tak dijaga tadi. Diumpat ke sana, pun habis. Nampaknya habis. Ya, nak buat ibadat satu dah payah kan, dah jadi cantik pula, kita tak kawal, habis. Pokok ni mahal, pokok yang sangat bermutu tinggi, payah nak tumbuh. Tiba-tiba kita tanam cantik jaga, dah naik 2-3 kaki. Tiba-tiba kita tak pagau, dia habis. Di bahan dia apa? Kambing lembu, tempat hutan pula sondol babi macam-macam. Dan punah jahanam, habis tanaman yang berharga. Itulah amal lebih lagi. Kalau tak jaga dengan sebab lisan tadi, habis. Tolak, kosong di akhirat, wala ayazabillah. Habis. Dan sampai kepada kami ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana fa inna khaira kullahu bi anta min aram. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim.